kita tak boleh nak sebut sebagai pakej rangsangan sebab ekonomi sekarang ni tak begitu bergerak. Jadi lebih tepat kalau kita sebut sebagai pakej kebajikan ataupun pakej mitigasi. Dan bukan jumlahnya 250 bilion seperti yang dicanang ataupun diwar-warkan, tetapi jumlah sebenar yang dimasukkan oleh kerajaan cuma setakat 22 bilion ringgit. 22 bilion daripada 250 bilion yang diwar-warkan, maksudnya kurang 10% dari jumlah. Yang lain itu semuanya sama ada diumumkan sebelum ini ataupun dalam bentuk rakyat yang perlu tangguh. Kalau tak sekarang, 6 bulan dari sekarang, setahun dari sekarang, ataupun sebagai hutang kerajaan kemudian. Itu yang saya nampak sedikit mengembangkan. Kami memohon agar bajet ini dibentangkan di Parlimen agar kita mendapat maklumat yang lebih terperinci dari mana datangnya semua duit ini. Dan saya lihat ada beberapa perkara penting untuk cerahkinkan. Pertama berkenaan dengan jumlah disebut bantuan untuk pekerja dari segi subsidi gaji RM600 seorang merangkumi 3.3 juta pekerja selama 3 bulan. Saya lihat jumlah ni dari segi jangka masa sebenarnya boleh ditambah baik dan jumlahnya bagi saya perlu ditingkatkan 2 kali ganda supaya dia bersamaan dengan gaji minima yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan dana ini disalurkan melalui PKS sebaiknya, kerana di Malaysia perusahaan kecil dan sederhana mewakili ataupun menghasilkan hampir 7 daripada 10 pekerjaan yang ada, dan dari segi KDNK dia mewakili hampir 36%, ya, hampir lebih daripada sepertiga KDNK negara. Jadi dana subsidi gaji ini perlu ditambah sekurang-kurangnya 1 kali ganda. Yang diberikan kepada pekerja adalah bukan RM600 tapi RM1,200. Itu lebih memadai untuk jangka masa yang lebih panjang. Saya lihat bukan 3 bulan tetapi sekurang-kurangnya 6 bulan. Kerana yang kita risau, banyak daripada perusahaan kecil sederhana PKS sekarang ini berhadapan dengan satu keadaan yang sangat dahsyat, yang mana sama ada dari segi ekonomi tidak ada sesiapa yang ingin membeli hasil perusahaan mereka, ataupun kedua, barang-barang dah terhasil tapi tak ada tempat nak ekspor sebab semua negara-negara lain telah menutup sempadan mereka. Dan selain dari itu, isu yang selain isu jumlah adalah isu pelaksanaan. Yang saya risau sama ada kumpulan-kumpulan yang tidak tersenarai, maksudnya mereka tercicir daripada jumlah daripada kumpulan-kumpulan yang difikirkan perlu. Kedua, dari segi pelaksanaan tidak sampai kepada kumpulan-kumpulan sasar. Kita tahu dari segi kelompok B40 sewaktu Pakatan Harapan memerintah, kita telah memulakan proses pemutihan bagi bantuan sara hidup, dan bagi kumpulan yang disebut sebagai M40 ataupun mempunyai gaji pertengahan, melalui program tunai rakyat, hampir kalau tak silap saya lebih kurang 6 ke 7 juta rakyat Malaysia telah berjaya dikumpulkan maklumatnya dan disampaikan. Mereka ini mempunyai pendapatan isi rumah RM1,000 ke bawah, RM100,000 ke bawah setahun. Jadi ini bagi saya mewakili kumpulan setidak-tidaknya sejumlah besar daripada kumpulan M40. Isu sekarang, kerajaan telah memaklumkan mereka tidak boleh kenal pasti keseluruhan kelompok M40, dan ada yang mengejek, yang memperli, mengatakan dulu Pakatan Harapan cuma memberikan RM30. Itu tak benar. Tapi sebenarnya yang kerajaan Pakatan Harapan mengusahakan adalah pada waktu itu program e-tunai rakyat, e-dompet, yang memungkinkan rakyat Malaysia lebih memahami dan terlibat dalam ekonomi digital. Sekarang kita lihat, mungkin pada waktu itu kita tak faham ataupun kita tidak melihat ada keperluan, tapi hari ini sukar untuk kita kata e-dompet ini tak mainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita waktu Perintah Kawalan Pergerakan. Malah ke depan kemungkinan kita perlu lihat kerangka undang-undang percukaian
dan juga syarat-syarat lain untuk keterlibatan bukan sahaja syarikat yang besar ataupun sederhana ataupun kecil, malah juga penjaja peniaga ya, secara peringkat lokal dalam ekonomi digital. Hari ini, mereka yang merupakan penjaja peniaga tepi jalan, sekiranya mereka dapat menghasilkan makanan ataupun bahan-bahan lain untuk dijual secara online, bukankah itu memungkinkan lebih ramai rakyat Malaysia terjaga, terbela dari segi ekonomi? Saya lihat ada keperluan untuk kita merancang ekonomi negara pasca COVID-19.